kau terkejut gila, tapi otak kau setiap hari reka memori yang tak pernah wujud dan kau percaya bulat-bulat sebab dia buat benda ni meyakinkan gila sampai kau tak boleh beza mana betul mana tipu. Dengar sini, memori kau tu bukan macam rakaman video kejadian, tapi sebenarnya otak kau bina semula dari serpihan, siap tambah-tambah bahagian yang kurang masa tu juga. Bila kau ingat balik sesuatu, neuron tu aktif balik ikut corak yang serupa, tapi setiap kali ada beza sikit, dia tambah detail baru, ubah yang lama dan kau langsung tak perasan pun penipuan tu. Saintis pernah buat eksperimen gila. Diorang tunjuk gambar zaman budak-budak orang, tapi satu gambar tu dah kena tipu pakai Photoshop, tambah kejadian yang tak pernah wujud. 70% peserta lepas seminggu boleh pula ingat benda tu siap dengan detail. Bukan setakat dia orang cakap, ya, memang jadi dia orang cerita macam-macam detail. Apa yang rasa, pakai baju apa, cuaca macam mana. Padahal semua tu fucking rekaan otak dia orang sendiri. Otak kau ambil sikit memori betul, campur dengan apa kau tengok wayang, apa orang cerita, harapan kau. Lepas tu keluarkan satu adunan, kau yakin gila, memang betul-betul jadi macam ni. Sial. Dan yang paling bangsat sekali, lagi kerap kau ingat balik kejadian tu, lagi teruk dia akan herot benyot, sebab setiap memori tu bukan macam fail yang kau buka, tapi kau tulis balik dengan ubah sana sini, babi. Gila babi betul, ramai je mengaku bunuh orang padahal tak bersalah pun. Ni semua sebab penyiasat dah cucuk kepala dorang sampai percaya sendiri. Lepas tu boleh ingat balik kejadian tu sampai ke lubang cacing. Dekat Us, pernah jadi, Mamat ni kena soal siasat 16 jam tanpa henti. Dia disumbat detail jenayah, ditunjuk bukti palsu, last otak dia give up. Terus reka memori palsu konon dia bunuh awet sendiri. Dia ingat sangat-sangat sampai boleh cerita macam mana pegang pisau, awet tu jatuh macam mana, bunyi apa keluar. Padahal masa tu dia ada kat bandar lain, CCTV dah confirm. Ahli psikologi panggil ni memory implant. Nak buatnya lagi senang dari kau bayangkan, cukup ada orang penting atau berkuasa sikit cakap benda tu jadi, otak kau auto start reka cerita sendiri. Benda ni paling senang nak jadi kat memori waktu kecil, sebab makin lama memori tu, makin banyak kali dia override, makin banyak tokok tambah, lagi senang kepala kau nak terima cerita baru. Ada eksperimen di mana dorang cucuk otak orang dewasa yang kononnya kecil dulu pernah sesat kat shopping kompleks. Lepas sebulan, 25% ingat balik siap dengan semua detail dan emosi palsu. Projek Innocence dah buktikan 70% banduan tak bersalah ni meringkuk dalam penjara sebab silap saksi. Diorang mati-mati percaya kenal muka penjenayah. Rupanya memori dorang putar belit. Ni satu benda gila babi yang buat kepala kau pecah. Ada memori yang salah pada jutaan orang serentak. Dan ni dipanggil efek Mandela, bila ramai orang ingat satu benda, padahal hakikatnya benda lain. Jutaan orang bersumpah gila-gila yang Nelson Mandela mampus dalam penjara tahun 80-an. Siap ingat berita dengan ucapan berkabung, padahal celaka tu hidup sampai tahun 2013 dan jadi Presiden Afrika Selatan. Sial. Ramai gila orang ingat ayat dari Star Wars, Luka, aku ayah kau, tapi Darth Vader tak pernah cakap macam tu, bangang. Ayat betul dia tak, aku ayah kau, kau boleh cek sekarang juga, babi. Orang ingat logo Ford ada keriting dekat huruf F, yang Pikachu ada hujung ekor hitam, Pakcik Monopoly pakai cermin mata sebelah. Tapi semua benda ni tak wujud langsung, sialan. Saintis celaka terangkan yang otak kita isi ruang kosong guna logik. Kalau kaya kononnya kena pakai cermin mata sebelah, kalau Pokemon elektrik mestilah ekor macam wayar hitam. Dan jutaan otak berfikir sama, lahanat. Ni tunjuk yang memori bukan benda personal, tapi satu binaan sosial yang terbentuk dari sembang-sembang, perbincangan ramai. Dan korang semua boleh ingat benda karut-marut serentak, bodoh. Padahal, orang sanggup bergaduh sampai nak mampus semata nak pertahankan memori palsu di orang. Sebab untuk otak dia, benda tu real gila. Otak bangsat tu tak nampak beza antara benda rekaan dengan yang betul-betul jadi. Sial betul. Tapi, keterangan saksi mata kat mahkamah tu sebenarnya bukti paling tak boleh pakai. Sebab orang boleh cerita benda yang diorang tak pernah nampak pun, tapi yakin gila babi. Pernah ada eksperimen, diorang tunjuk video kemalangan. Lepas tu, satu kumpulan ditanya berapa laju kereta masa terhempas. Kumpulan lain pula ditanya masa bertembung. Gila babi betul, kumpulan pertama bagi kelajuan 20% lebih tinggi, semata-mata sebab perkataan tu. Yang lagi bangang, seminggu lepas tu, diorang tanya nampak tak serpihan kaca dalam video. Kumpulan yang dengar terhempas tu, 3 kali ganda lebih kerap ingat ada kaca. Padahal, kaca tu langsung tak ada pun dalam video tu, setan. Sepatah perkataan dalam soalan tu dah ubah memori diorang. Sebab otak kita ni celaka, dia bina gambaran ikut apa yang kita jangka. Kalau terhempas maknanya hentaman kuat, mestilah ada kaca, kan? Terus kau ingat jelas-jelas ada kaca tu. Bila polis tunjuk gambar suspek kat saksi, otak dia boleh ingat muka dari gambar.
Bukan dari tempat kejadian jenayah tu sial. Lepas tu, dia mati-mati bersumpah nampak muka tu kat situ. Ada kes, orang meringkuk 10 tahun dalam penjara. Sebab apa? Sebab saksi cam muka diorang yakin 100%. Padahal, DNA dah buktikan diorang tak ada kena-mengena pun. Haram jadah. Yang paling celaka, kita takkan boleh ubah fikiran saksi macam ni. Dia akan terus berkeras dengan versi dia. Sebab untuk otak dia, tu dah jadi realiti yang dia hidup dan ingat mati-mati. Aku terkejut beruk bila dapat tahu tiap kali kau ingat balik sesuatu, kau ubah ingatan tu. Sebab proses nak ingat balik memori tu sebenarnya proses tulis semula dengan info baru. Saintis panggil benda ni rekonfigurasi. Bila litar saraf kau aktif masa nak ingat balik, dia jadi tak stabil. Lepas tu, dia serap semua benda kat sekeliling. Emosi kau masa tu, apa kau fikir, persekitaran kau. Kalau kau kenang balik saat manis masa kau tengah meloya, ingatan tu direkod balik dengan aura negatif. Dan lain kali bila kau ingat, dah rasa kurang syok. Memori kau memang rosak bodoh bila selalu guna. Ada satu eksperimen, dorang suruh orang ingat balik kejadian trauma, lepas tu terus main Tetris. Dan sebulan kemudian, kenangan tu tak adalah terang sangat, tak adalah rasa risau sangat, sebab Tetris dah menindih balik bahagian emosi tu. Sebab itulah, makin kerap kau cerita satu kisah, makin jauh dia lari dari original. Tiap kali kau ulang cerita, itu kira override baru. Kat situlah dia tambah detail yang sedap didengar. Buang part tak best, ubah fokus dia. Ingatan kau pasal first kiss, konvo atau sembang penting, tu dah versi 27 yang dah diedit supaya ngam dengan apa kau fikir pasal diri kau hari ni. Dan yang original tu dah hilang terus, lesap macam tu je. Jadi, ingat ni, kau bukan ingat zaman dulu kau. Kau ingat kali terakhir kau fikir pasal benda tu, dan itu hal lain weh. Dan kisah hidup kau tu sebenarnya rekaan otak kau je, bukan dokumentari betul. Subscriber channel ni, nanti kau menopong lagi.